Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sya'alahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma faqihna fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang barakah ini dapat saya, tuan-tuan, puan-puan, datuk datin, ayah ibu yang hadir pada subuh hari ini untuk sama-sama kita meneruskan pembacaan sebuah kitab ya, yang diberi tajuk 40 hadis keadaan umat sebelum hari kiamat ya, karangan Ustaz Muhammad Najib Ahmad Nurani ya. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian yang saya muliakan, ahli jawatan kuasa Masjid Umar Al-Khattab yang saya muliakan, datuk datin yang hadir, yang saya muliakan ibu ayah, anak-anak yang berkelapangan pada pagi ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan ruang untuk hidup, untuk beribadah kepada Allah SWT selaras dengan tujuan matlamat kita hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi moga-moga ruang dan peluang yang Allah masih berikan pada kita, kita sempurnakan untuk kita buat bekalan untuk hari selepas kehidupan kita nanti, insya-Allah. Jadi ayah ibu yang saya muliakan, pada subuh ini insya-Allah saya akan bacakan hadis ya, nombor yang ke-12 ya, insya-Allah. Pada bulan yang lalu kita telah baca muka surat 48 ya. Mana-mana ibu ayah yang ada buku tu, muka 48. Tajuk hadis itu sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. Itu pada bulan lepas ya, 7 hari bulan 11. Dan pada subuh kali ini kita beralih ke muka surat 55 ya, insya-Allah. Hadis nombor 12 bermaksud baru 12 hadis lah ya, kalau sebulan satu hadis maksudnya baru setahun ya, alhamdulillah. Jadi tema hadis ini ialah golongan yang tidak akan masuk syurga. Ini merupakan peringatan yang keras dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semualah ya. Jadi insya-Allah bagi tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang ada buku tu, rujuk muka surat 55, sama-sama kita bacakan matan hadis dan kita akan lihat terjemahan hadis, keterangan dan juga kesimpulan hadis ya, kita ringkaskan sebegitu ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Zuhair bin Harbin haddatsana Jarir an Suhail an abihi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun kazanabil baqari yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati
la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Hadis ini tuan-tuan hadirin sekalian, riwayat Muslim, nombor hadis 2128. Terjemahan hadis. Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir daripada Suhail daripada bapanya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan yang tidak akan menjadi penghuni neraka yang belum lagi aku melihat mereka. Ya, saya ulang ya. Ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka yang belum lagi aku melihat mereka. Pertama, golongan penguasa yang mempunyai cemeti-cemeti bagaikan ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang. Kedua, perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang, berlenggang-lenggok waktu berjalan, menghayun-hayunkan bahu. Kepala mereka, yakni sanggul di atas kepala mereka bagaikan bonggol unta yang sengit. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium bau wanginya. Sesungguhnya bau wangi syurga itu sudah tercium dari perjalanan yang sangat jauh daripadanya. Ini adalah terjemahan hadis yang ke-12 daripada buku ini ya. Keterangan hadis. Kebenaran sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita lihat dari realiti masyarakat yang ada pada hari ini. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, hadis ni dah 1400 tahun lebih dah disabdakan oleh baginda Nabi, dan kebenaran apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan itu boleh kita lihat pada hari ini. Apa dia? Yang pertama, pemimpin yang zalim. Terdapat golongan yang suka memukul orang dengan cemeti tanpa soal siasat, bertindak kepada manusia dengan hukum rimba, mengatur kemaslahatan umat merupakan tanggungjawab yang besar bagi seseorang pemimpin. Kemakmuran atau kesengsaraan sesuatu masyarakat sangat tergantung pada peranan yang dimainkannya. Jadi keterangan hadis ni dengan jelas menyebut bahawa peranan seorang pemimpin itu sangat-sangat besar. Ketika seorang pemimpin berlaku adil sesuai dengan petunjuk syariat Islam, maka masyarakat pun akan sejahtera. Sebaliknya, ketika pemimpin tersebut berlaku zalim dan tidak jujur dalam menjalankan amanahnya, maka rakyat pun akan berakhir dengan kesengsaraan. Jadi tuan-tuan, ini adalah satu peringatan ya, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita sebagai pemimpin, tak kiralah level mana sekalipun. Selaras dengan hadis yang lain, Nabi sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi kita bertanggungjawab terhadap apa yang telah diamanahkan ya. Oleh kerana itu, pada hari kiamat nanti, seorang pemimpin yang adil akan dijanjikan dengan berbagai macam keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Taala golongkan ya, saya dan tuan-tuan termasuklah dalam golongan orang yang diberi amanah dan melaksanakan amanah tersebut dengan betul dan saksama seperti yang diberikan ataupun yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sementara itu, pemimpin yang zalim dan tidak jujur dalam menjalankan amanahnya akan diancam dengan berbagai ancaman. Ya, apa ancaman yang dinukilkan ya, yang dia petik daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antara bentuk ancaman tersebut, yang pertama, jadi bagi pemimpin yang tidak melaksanakan amanah, yang zalim, yang korup dan sebagainya itu, dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan ancaman yang amat-amat pedih. Yang pertama apa dia? Iaitu menjadi manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa'alaikumsalam.
Kita nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup, bukan kita nak mencari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim. Di hadis riwayat Imam Tirmizi, nomor hadis 1329. Ini menjelaskan ya, bagi yang tidak melaksanakan amanah sebagai seorang pemimpin, ya, diberikan peringatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana keadaan mereka di yaumul akhirah nanti. Ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, wal yazbillah, yang diberikan dengan ancaman-ancaman bencana yang paling menakutkan. Itu yang pertama. Kedua, ancaman yang berikut, Allah Subhanahu wa taala menelantarkannya pada hari kiamat dan tidak mengampuni dosa-dosanya. Ya, wal yazbillah. Berikut adalah hadis contoh, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, 3 orang yang Allah enggan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Dia tidak suka memandang muka mereka. Dia tidak akan membersihkan mereka daripada dosa dan noda. Dan bagi mereka disiapkan siksa yang sangat pedih. Siapakah mereka itu? Mereka ialah yang pertama, orang tua yang berzina, penguasa yang suka berdusta, dan fakir miskin yang takabur. Jadi ini 3 kelompok ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daripada kelompok yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu memandang mereka. Siapakah ketiga tu? Pertama, orang tua yang berzina. Sebab bila dunia akhir zaman ni, tuan-tuan, ibu ayah yang saya muliakan, ya, perzinaan pada hari ini seolah-olah sudah menjadi satu industri. Ya, kalau kita tengok di negara-negara yang bukan Islam, ya, pada hari ini seolah menjadi satu industri, satu punca pendapatan bagi mereka. Wal iyaz billah. Yang kedua, penguasa yang berdusta, ya, berjanji tak tepati dan sebagainya. Malah dalam satu hadis yang lain yang kita pernah juga bacakan, ya, iaitu tanda-tanda orang munafik ada 3. Ya, bila berjanji tak tunaikan, ya. Idza hadatsa kadzaba. Bila bercakap bohong, janji tak tunai, ya. Kemudian bila diberikan amanah, idza tumina khana, diberikan amanah mereka khianat, ya. Itu antara tanda orang-orang yang munafik, wa'iyazbillah. Dan yang ketiga ni, fakir miskin yang takabur. Takabur ni dia bongkar. Kalau dalam terjemahan takabur ni ialah kelompok mereka yang bukan sekadar bangga diri, besar diri, takabur jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mau berusaha dan sebagainya. Ya, membangga diri yang tidak layak bagi mereka untuk berbangga diri. Jadi takabur ni pun satu hal juga, tuan-tuan, sebagai contoh, ya. Hari ini sudah ada orang rasa bangga dan suka. Kalau tahun lepas mereka dikategorikan sebagai fakir, kalau boleh tahun ni nak fakir juga. Kalau tahun lepas mereka dikategorikan sebagai miskin, malah tahun ni kalau boleh mereka nak dikategorikan sebagai, ya, fakir. Ini satu penyakit yang berlaku dalam, ya, segelintir masyarakat kita. Walhal dalam Islam, berusaha itu adalah satu kemuliaan. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini antara contoh-contoh hadis yang lazim dalam masyarakat kita di negara kita ni. Ya. Jadi ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah, ya, kita sama-sama usahakan agar kita, keluarga kita, ya, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kita, masyarakat kita insya-Allah
keluarga kita terutamanya daripada ancaman api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, muka surat 56, apa yang diancam bagi kelompok-kelompok yang disebutkan tadi. Yang ketiga ialah akan dimasukkan ke dalam neraka serta diharamkan syurga baginya. Sabdaan Nabi SAW yang bermaksud, sesiapa pun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka. Yang hadis riwayat Muslim, nombor hadis 227. Jadi ini antara banyak hadis-hadis yang diambil pada pagi ini, 3 potong hadis yang ringkas tentang bahayanya bagi pemimpin yang tidak melaksanakan amanah, yang zalim kepada apa yang diamanahkan pada mereka. Itu bagi kelompok yang pertama, iaitu kelompok pemimpin yang zalim. Huraian yang berikut. Kedua, perempuan yang tidak menutup auratnya. Hadis di atas juga memperincikan masalah aurat dalam syariat Islam. Istilah aurat diambil dari perkataan Arab, iaitu aurah yang bererti keaiban. Manakala dalam istilah fiqh pula, aurat diartikan sebagai bahagian tubuh badan seseorang yang wajib ditutup dan dilindungi dari pandangan yang bukan mahram. Jadi rumusannya, kita mazhab Syafi'i, aurat lelaki antara pusat hinggalah ke lutut. Yang perempuan selain daripada muka dan 2 tapak tangan. Itu rumusan yang paling ringkas. Jadi hari ini secara realitinya, keadaan membuka aurat dan sebagainya yang diistilahkan dalam hadis ini seperti berikut, iaitu ramai perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Maksudnya apa? Kalau kita hendak katakan berpakaian pun boleh kerana masih ada secarik kain di atas badan, dan kalau kita hendak katakan bertelanjang pun boleh kerana walaupun berpakaian tetapi hanya dengan secarik kain sahaja, maka samalah dengan bertelanjang. Ataupun dia berpakaian dengan pakaian yang sangat tipis sehingga menampakkan warna kulit dan mencorakkan bentuk auratnya. Dalam hadis-hadis yang lain juga dijelaskan, bagi wanita tidak dibolehkan untuk berpakaian yang ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh badan. Buktinya dalam surah Al-A'raf ayat 26. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca ayat sama-sama tuan-tuan ya, insya-Allah. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu, yakni bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa takwa, itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda limpah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, supaya mereka mengenangnya dan bersyukur. Jadi bila sebut pakaian ini, dia tidak semesti mahal. Yang wajib ialah yang menutup aurat. Jadi tuan-tuan, hari ini kan kalau kita tengoklah di pasaran di luar sana tu, bab tudung dan sebagainya kan, kadang-kadang harga kita rasa memang harga melampau-lampau lah. Ada tudung yang sampai RM500 pun ada, RM400 pun ada. Yang penting bukan harga, yang penting ialah adakah ia boleh menutup aurat seperti yang disyariatkan oleh agama kita. Batasan aurat wanita adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan 2 telapak tangannya. Leher dan rambutnya adalah aurat di hadapan lelaki ajnabi, yakni lelaki yang bukan mahram, walaupun sehelai.
Pendek kata dari hujung rambut sampai hujung kaki kecuali wajah dan dua telapak tangan adalah aurat yang wajib ditutup. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, kita selaku orang lelaki ni kewajipan kita sangat-sangat banyak. Kita ada isteri, tanggungjawab penjagaan itu atas bahu kita. Kita ada anak perempuan, tanggungjawab memastikan menutup aurat tu atas bahu kita, ya. Jadi selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Terjemahan ayat, wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya, yakni semasa mereka keluar. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik-baik. Maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan ingatlah, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah ya, sedikit sebanyak pengajaran yang boleh kita ambil. Menutup aurat itu adalah satu kewajipan dalam agama kita, dan bagi ibu-ibu, anak-anak yang perempuan dan sebagai isteri kita telah diperintahkan oleh Allah Taala selaras dengan firman Allah ni dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Allah suruh labuhkan pakaian. Kenapa? Bagi menjaga keharmonian, bagi menjaga aurat, bagi menjaga mata, bagi menjaga keadaan dan sebagainya. Itu adalah keistimewaan ataupun keindahan dalam ajaran agama kita. Seterusnya, muka surat 58. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberitahu kepada kita tentang batasan aurat wanita dalam Islam yang diperbolehkan untuk dilihat. Dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahawa kakaknya Asma binti Abu Bakar masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang nipis. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya dan berkata yang bermaksud, hai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia haid, yakni akil baligh, maka tidak ada yang layak terlihat kecuali ini. Sambil beliau menunjuk, yakni sambil baginda menunjuk wajah dan telapak tangan. Ini banyak hadis-hadis yang menjadi rujukan bagi ulama-ulama fiqh dalam menentukan batas aurat bagi kalangan wanita muslim. Hadis yang kita bacakan tadi ialah riwayat Abu Daud, nombor hadis 4104. Hadis berstatus hasan. Seterusnya, wanita tadi berjalan sambil menghayun-hayunkan badan dengan sanggul yang besar seperti bonggol unta. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk ke dalam syurga dan tidak akan dapat mencium wanginya, walaupun semerbak wanginya telah tercium dari jarak perjalanan selama 500 tahun sebelum sampai kepadanya. Ini keistimewaan syurga yang Allah janjikan bagi kita, insya-Allah. Baunya dah 500 tahun sebelum sampai pun telah kita bau. Tetapi bagi mereka dua golongan dalam hadis ni tadi, mereka cium bau syurga pun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyaz billah. Berat tuan-tuannya dengan keadaan akhir zaman nanti hari ini, suasana yang penuh dengan pancaroba yang kita mohon pada Allah, ya Allah, berilah kita, khususnya jemaah kita, kampung kita, anak beranak kita, kaum kerabat kita, jiran tetangga kita, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk menghadapi hari-hari yang cukup mencabar, hari akhir zaman pada hari ini. Kesimpulan hadis pertama, mentaati pemimpin adalah perkara yang jelas dalam syariat Islam.
Taat pemimpin adalah wajib. Ya, ati Allah wa ati ar-rasul, ya. Ati Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin. Ati'u ada dua kali, ati Allah, ati ar-rasul. Kemudian wa ulil amri minkum. Ulama tafsir sebut kenapa tak ada ati'u dalam tu? Ya, sebab taat kepada pemimpin ni dia ada syarat rupanya. Yang baik boleh taat, yang sebaliknya tak boleh kita taati. Itu rumusnya. Saya ulang semula, kesimpulan ataupun pengajaran hadis ini, pertamanya ialah mentaati pemimpin adalah perkara yang jelas dalam syariat Islam. Sebab itu bila sebab pemimpin ni peranannya cukup besar. Ya, kefasikan dan kezaliman seorang pemimpin tidak akan menghilangkan akan hak ditaati oleh rakyatnya selagi mana tidak berkait dengan arahan yang bertentangan dengan suruhan agama, dan kezaliman itu tidak sehingga mencapai tahap burah, yakni pemberontak. Jadi taat ini dia ada prasyarat. La ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada sebarang perkara yang mengajak, yang menganjurkan, yang mengarahkan, yang menjuruskan kepada perkara yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat kepada pemimpin fasik bukan bermaksud tunduk dan senyap terhadap kezaliman yang dilakukan. Teguran dan juga nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar hendaklah berterusan. Cumanya tidaklah sehingga kepada menjatuhkan pemimpin dengan pemberontakan, lalu dengan memberi mudarat besar kepada umat Islam. Jadi di sini ada kaedah-kaedah pentadbiran, kaedah-kaedah pengurusan kemanusiaan. Bagaimana cara menegur pemimpin yang fasik, pemimpin yang buat dosa. Ya, dilarang sampai berlakunya pemberontakan. Kalaulah ya perbuatan itu, ya, kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin itu tidak sampai memerintahkan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh. Jadi di sini ringkas saja pengarang kitab ni menyebut bahawa kewajipan kita pula sebagai rakyat, sebagai orang bawahan, sebagai siapa sahajalah dalam kalangan masyarakat kita yang ada kemampuan untuk menegur pemimpin tersebut, maka kita tegurlah dengan adab-adab, dengan kaedah-kaedah yang tertentu. Jadi kaedah-kaedah ni perlulah kita pelajari. Seperti mana kita menegur misalnya imam yang tersalah baca surah ataupun tersalah baca Fatihah ke, ataupun tersilap rukun dan sebagainya ketika solat. Telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinukilkan pula oleh para fuqaha fiqh, bagaimana kita sebagai contoh mazhab Syafi'i bila berlaku kesalahan tata caranya bagaimana supaya yang menegur pun faham, yang ditegur pun faham. Itu perlukan dengan ilmu. Yang ketiga, jika ada wanita yang berpandangan bahawa dia ingin memperbaiki hatinya dahulu sebelum menutup auratnya, maka fikirkanlah kembali azab yang akan diterima. Sesungguhnya akhlak dan keimanan akan terikut dengan sendirinya jika wanita itu telah menutup aurat. Jadi kat sini ini antara kata-kata orang moden yang selalu kita dengar, kan? Tak apalah, kan, saya buka aurat tapi saya baik. Kalau ikut hadis ni dia tak kena. Ya, dia kena sempurna. Udkhulu fi silmi kafah. Ya, Allah Taala telah perintahkan ya kita beramal dengan Islam ni, udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam tu dengan ya, semua sekali. Ya, dari segi batas-batas pergaulan, batas-batas aurat, batas-batas keseluruhan, baik kerjanya, ibadahnya dan sebagainya. Jadi hadis ini telah menjelaskan, ya, merumuskan kepada kita 1400 tahun yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berikan peringatan kepada pemimpin, satu, yang kedua kepada para wanita. Walaupun yang diberi peringatan itu kepada para wanita, tetapi yang lelaki macam saya, kita, datuk-datuk sekalian, ibu ayah sekalian, yang lelaki ini kita bertanggungjawab memastikan isteri dan tanggungan kita
dalam bab aurat ni kita tak lepas. Kita masih dipertanggungjawabkan. Jadi insya-Allah kita laksanakan peranan ya masing-masing dalam rumah tangga kita. Bila rumah tangga kita sejahtera, insya-Allah masyarakat kita juga akan sejahtera. Bila keluarga yang kita bina itu adalah keluarga yang mawaddah warahmah, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan tunjuk ajar dan sebagainya, penuh dengan kita mencari redha Allah, insya-Allah bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada keluarga kita. Itu harapan kita. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, ya, sebagai rumusan ya pada kuliah ringkas ya subuh pada hari ini, peringatan untuk saya sebagai penyampai dan kita yang hadir, moga Allah Ta'ala hindarkan kita daripada melaksanakan perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada kasih sayang dan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk itu ya, ingatlah bahawa hidup kita ni hanyalah sifatnya sementara. Kita perlukan bekalan untuk bertemu Allah, kita perlukan kasih sayang Allah, kita perlukan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai orang yang mengaku kita beragama Islam, kalau ikut banyak kitab-kitab, contohnya kitab yang selalu saya baca, tuan-tuan boleh rujuk kitab misalnya karangan Al-Ustaz Fathi Yakan ya, Limaza intima'i lil Islam, kenapa saya jadi orang Islam, dijelaskan syarat-syarat yang menjadikan kita sebagai seorang Islam yang sempurna, insya-Allah. Jadi bila kita hidup dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akhir hayat kita juga moga-moga mendapat redha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sekadar ini dulu tazkirah ringkas kita pada pagi ini sehingga jam 7 pagi. Semoga butiran-butiran ayat-ayat yang kita bacakan daripada buku ini menjadi bekalan kita khasnya, keluarga kita amnya kan. Mungkin isteri kita pada pagi tadi kejutkan kita, yang ni dah pukul berapa ni, subuh kat masjid. Moga pahalanya juga sampailah kepada isteri dan keluarga kita, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.